Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pembintangan kertas kerja ini adalah tentang elemen-elemen yang mempengaruhi pembangunan bakat pekerja sesebuah organisasi semasa pandemik COVID-19. Kita melihat daripada aspek latihan dan pembangunan. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan bakat pekerja? Ya. Pengurusan bakat pekerja adalah satu amalan di mana kita melihat kepada bagaimana kita menarik pekerja berbakat ke dalam organisasi dan kemudian kita melihat bagaimana kita dapat membangunkan bakat dari segi kemahiran, pengetahuan pekerja tersebut dan juga akhir sekali kita melihat bagaimana kita nak mengekalkan pekerja berbakat ini supaya kekal dalam organisasi. Kertas kerja ini melihat amalan pengurusan bakat pekerja sewaktu pandemik COVID-19 yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Pandemik COVID-19 merupakan satu ancaman luar kawal yang mewujudkan satu norma baharu, terutamanya dalam fungsi latihan dan pembangunan bakat pekerja dalam kebanyakan organisasi. Sewaktu pandemik, amalan latihan dan pembangunan bakat kebanyakannya dilaksanakan secara atas talian. Dalam kertas kerja ini, terdapat 3 persoalan kajian. Pertama, apakah elemen-elemen yang diperlukan dalam program pembangunan bakat pekerja semasa pandemik COVID-19? Kedua, apakah strategi yang akan diambil kira oleh organisasi dalam membangunkan bakat pekerja daripada segi pembangunan bakat dalam organisasi? Ketiga, bagaimanakah organisasi melaksanakan latihan dalam membangunkan bakat pekerja sewaktu pandemik COVID-19? 3 objektif kajian pula. Yang pertama, untuk mengenal pasti elemen-elemen yang diperlukan dalam program pembangunan bakat pekerja semasa pandemik. Kedua, untuk mengenal pasti strategi yang diambil oleh organisasi dalam membangunkan bakat pekerja daripada segi pembangunan bakat dalam organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pelaksanaan latihan dalam membangunkan bakat pekerja yang dilakukan oleh organisasi semasa pandemik COVID-19. Melihat kepada kajian-kajian lepas, sepanjang COVID-19, terdapat beberapa kos yang berkaitan yang terpaksa ditanggung oleh kebanyakan organisasi terutamanya dalam kehilangan bakat-bakat yang berpotensi. Seterusnya dalam perbelanjaan langsung seperti pengambilan dan latihan serta kos tidak langsung seperti kehilangan kemahiran khusus. Seterusnya, organisasi boleh mencapai kelebihan daya saing dengan membangunkan gerak kerja yang sama, mengurangkan keinginan membuat keputusan untuk mengupah orang yang paling layak dalam melaksanakan tugas tersebut. Pembangunan bakat. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan bakat? Ya, seperti yang diperkatakan, 3 amalan utama adalah menarik bakat baru, membangunkan pekerja berbakat dan mengekalkan pekerja berbakat. Kajian ini memberikan tumpuan kepada amalan membangunkan bakat dalam organisasi. Terdapat 4 organisasi yang telah bekerjasama untuk melaksanakan temuduga dan 4 responden. Tempoh perniagaan, usia perniagaan antara 5 ke 10 tahun dan kesemua organisasi berada di kebanyakannya di Selangor dan hanya satu di Johor. Dapatan kajian, 3 tema utama yang didapati daripada kajian ini adalah penyerapan pekerja berbakat, pemantauan pembangunan bakat dan penggunaan teknologi. Penyerapan bagi pekerja berbakat dilihat secara 360 darjah daripada setiap penilaian yang dibuat dalam organisasi. Ini merupakan quotation quote lah daripada responden yang menceritakan tentang penyerapan pekerja berbakat, tema yang pertama. Dan ini pula adalah quote antara quote lah yang dijumpai untuk menerangkan tentang pemantauan pembangunan bakat.
Dan ini juga adalah beberapa contoh quote daripada responden yang menerangkan tentang penggunaan teknologi dalam latihan. Akhir sekali, hasil daripada analisa data berdasarkan daripada tematik analisis yang telah dilaksanakan, ini adalah gambar rajah yang menerangkan tentang bakat pekerja dan elemen-elemen yang telah dijumpai sewaktu pandemik COVID-19. Dilihat di sini, dalam meningkatkan bakat pekerja melalui proses latihan dan pembangunan, antara strategi yang perlu dilaksanakan yang dijumpai daripada hasil analisis adalah strategi menggunakan KPI, penilaian program, program baharu yang direka dan dilaksanakan secara dalam talian, dan fokus kepada jabatan yang memberikan keuntungan supaya organisasi dapat kekal di pasaran. Akhir sekali, implikasi dan kesimpulan daripada hasil kerja yang telah diterangkan sebentar tadi, amalan pembangunan bakat pekerja melalui latihan sewaktu pandemik COVID-19 telah meningkatkan penggunaan teknologi dalam kebanyakan syarikat. Ia telah menjadi satu keperluan oleh kebanyakan syarikat dan menghasilkan norma baharu pelaksanaan latihan secara atas talian. Kini pelaksanaan latihan secara hybrid, secara bersemuka dan juga secara atas talian telah menjadi satu kebiasaan kepada majoriti organisasi di Malaysia. Sekian daripada saya.